Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi pada semua pelajar. So hari ini kita akan pergi ke topik yang keempat. Okey, bab 4. Okey, bab 4 dalam tajuk RBT lakaran. Okey, bab 4 dalam tajuk RBT lakaran. Okey, apa yang perlu pelajar kena tahu, iaitu yang pertama ialah definasi. Baik, definisi lakaran ialah lakaran ialah lukisan draft atau lukisan awal yang dihasilkan dengan menggunakan teknik lakaran. Yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran. Baik, Assalamualaikum pada semua pelajar-pelajar. Apa khabar? Salam PKPP. Semoga pelajar berada di rumah dalam keadaan sihat. Okey. Jadi hari ini cikgu akan buat video mengenai tajuk pembelajaran secara online kita, dan kita akan sambung topik kita iaitu dalam bab 4 iaitu lakaran. Okey. So dalam bab 4 lakaran, apa yang perlu kita tahu dalam lakaran? Baik, yang pertama ialah lakaran. Yang kedua ialah rendering. Yang ketiga ialah lakaran 2 dimensi, lakaran 2D. Dan yang keempat ialah lakaran 3 dimensi. Jadi keempat-empat ni kita kena tahulah definisi dia. Apakah definisi lakaran? Okey, definisi lakaran yang kita tahu kalau kita rujuk dekat buku ialah lukisan draft atau lukisan awal yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran. Okey, lukisan draft ataupun lukisan awal yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran. Ini definisi dia. Kena tahulah, ya. Sebabnya kalau dalam exam dia akan tanya definisi. Itu dalam biasanya dalam bahagian A dan bahagian B. Okey, yang kedua, rendering. Okey, rendering, apakah definisi bagi rendering? Ya, rendering ialah teknik yang digunakan untuk menghasilkan lakaran yang lebih realistik dalam bentuk 3 dimensi. Okey, teknik yang digunakan bagi menghasilkan lakaran yang lebih realistik, okey, dalam bentuk 3 dimensi. Okey, realistik ni, realistik ni maksudnya ialah yang lebih nampak real. Benda tu nampak lebih real, tekstur dia, dari segi warna dia, dari segi garisan dia, dari segi bentuk dia, nampak lebih real lah dalam bentuk lakaran. Okey, lakaran 2D. Apakah definisi bagi lakaran 2D? Ialah lakaran yang menunjukkan satu pandangan saja. Pandangan saja. Okey, maksudnya kat sini ialah lakaran 2 dimensi ni hanya nampak pada permukaan saja. Okey, contohnya kita ambil sini. Contohnya kita buat segi kotak. Kita tengok pada pandangan muka dengan muka kotak tu, macam tu. Ini ialah pada pandangan, satu pandangan saja. Okey.
Kemudian apakah dia lakaran 3 dimensi? Definisi bagi lakaran 3 dimensi ialah lakaran yang menunjukkan 3 jenis pandangan. Tiga jenis pandangan. Okey, iaitu atas, sisi, hadapan dan hadapan. Okey. Atas ni biasanya kita nampak panjang, tinggi dan lebar lah. Itu kalau dalam misi padu lah. Ya. So kalau contoh lakaran 3 dimensi, ingat bentuk dia macam ni. Ni kalau kotak lah. Okey, so ini ialah lakaran 3 dimensi. So yang ni ialah lakaran 2 dimensi. Okey. So apakah peranan lakaran dalam reka bentuk? Ya. Baik, peranan lakaran dalam reka bentuk. Peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, yang pertama, okey, apakah dia peranan? Yang pertama ialah mempercepatkan pembangunan konsep. Mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, maksudnya di sini ialah kita tak perlulah nak cari barang terlalu awal ya. Kita kena lakarkan dulu. So dalam lakaran ni kita boleh tahu nilai dia, nilai kos, panjang dia berapa kita nak kena buat, tinggi dia berapa nak kena buat. So kita dapat tahulah. Itu maksudnya pembangunan konsep. Okey, yang kedua, apakah peranan lakaran reka bentuk? Ialah asas komposisi untuk ilustrasi. Asas komposisi bagi ilustrasi. Okey, maksudnya ialah kita tahu kedudukan. Okey, kedudukan lakaran tu. Segitiga nak letak dekat mana? Segi empat nak letak dekat mana? Bulatan nak letak dekat mana? So kita tahu kedudukan dia. Okey, kemudian yang ketiga ialah medium komunikasi pelanggan. Medium komunikasi pelanggan. Baik. Medium komunikasi pelanggan ni ialah ada pelanggan yang dia nak kita buat sesuatu produk tapi nak bagi tahu macam mana. Jadi dia kena melakar. So itu adalah peranan dia ya, medium komunikasi pelanggan. Okey, kemudian yang keempat ialah eksplorasi visual. Eksplorasi visual. Eksplorasi visual ni kita boleh detailkan ya, shape, bentuk, rupa bagi lakaran gitu. Okey, dan yang kelima ialah penyelesaian kepada perincian. Penyelesaian kepada perincian. Okey, so kena ingat ni, 5 ni kena ingat. Ini adalah peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis lakaran. Okey, ingat ni jenis lakaran. Baik, jenis-jenis lakaran ada 6. Okey, yang pertama ialah lakaran contengan. Okey, lakaran contengan, biasanya lakaran contengan ni dia tak kemas. Okey, kita conteng-conteng dia tetapi dia menerangkan konsep. Okey, itu lakaran contengan. Okey, yang kedua ialah lakaran perkembangan idea. Okey, lakaran perkembangan idea ni biasanya dia menunjukkan keseluruhan lakaran. Okey, idea daripada idea awal hinggalah idea yang seterusnya, maksudnya percambahan idea. Okey, menunjukkan percambahan idea. Okey, contohnya lah kita buat kotak. Okey, kita ambil kotak ya, mudah. Okey, contohnya kotak. Dekat kotak ni kita nak letak silinder. So kita buat silinder. Okey, kita buat
Kita buat silinder dekat kotak kita ni. Okey, so ini ialah percambahan ataupun perkembangan idea. Okey. Kemudian seterusnya ialah yang ketiga, lakaran penerokaan. Okey, lakaran penerokaan ialah kita bandingkan lakaran dari segi saiz, bentuk dan bahan yang digunakan. Okey, banding saiz, bentuk dan bahan. Okey, biasa dalam lakaran ni kita tahulah apa bahan yang kita nak gunakan, ya, saiz berapa yang kita nak gunakan. So dalam penerokaan ni kita bandingkan, nak tukar berapa panjang dia, nak tukar berapa tinggi dia, nak tukar berapa lebar dia. Okey, kemudian yang keempat ialah lakaran teknikal. Okey, lakaran teknikal ni seperti lakaran ceraian. Okey, ceraian. Ceraian ni kalau macam contohnya kita beli drawer. Okey, drawer yang belum siap tu kat kedai Patel ke, dekat IKEA ke, ya. So kita nampak part-part. Contohnya dalam kotak, ni part yang pertama. Depan ni part yang kedua. Tepi sisi ialah part yang ketiga. Belakang dia ialah part yang keempat. Penutup dia ialah part yang kelima. So ini ialah lakaran ceraian. Okey, yang kedua ialah keratan rentas. Keratan rentas. Keratan rentas ni ialah apabila satu kotak ni kita potong dua. Kita potong dua. So kita akan nampak bentuk dia macam ni lah. Ni kita potong dua. Ini nama dia keratan rentas. Okey, kemudian perincian dimensi. Maksud perincian dimensi ni ukuran lah. Ni dimensi 3mm contohnya. Yang sini bila kita dah potong jadi 2mm. Okey, itu maksudnya perincian dimensi. Okey, seterusnya ialah yang kelima, lakaran persembahan. Lakaran persembahan. Okey, biasanya lakaran persembahan ni kita nak nampak lakaran tu menarik minat, ya, cantik, kita warnakan, ya, bagi nampak dia cantik, menarik, tertarik dan debom, ya, bagi orang minat lah. Contohnya kalau kita buat, kena warnakan lah. Kalau kita buat kotak ni, kita buat bayang-bayang. Okey, kemudian bahagian yang kena matahari, cahaya, ya, nampaklah dia detail. Okey, so ini ialah lakaran persembahan. Kita menggunakan teknik rendering. Okey. Dan akhir sekali yang keenam ialah lakaran digital. So lakaran digital ni ialah kita menggunakan perisian komputer. Okey, ni yang siapa yang expert dalam komputer, yang kita boleh guna banyak software seperti CAD, okey, IronCAD. Okey, kita ada SolidWorks. Okey, dan lain-lain lagi lah. Kita ada Google SketchUp. Kalau kita tengok kat Google SketchUp, ya. So banyak jenis lah. Okey, so ini ialah jenis-jenis lakaran. Ingat, jenis-jenis lakaran. Baik, yang pertama, saya ulang balik, jenis-jenis lakaran ialah contengan. Yang kedua, perkembangan idea. Yang ketiga, penerokaan. Yang keempat, teknikal. Yang kelima, lakaran persembahan. Dan yang keenam, lakaran digital. Ya. So kalau boleh salinlah benda ni dekat buku. Ya, salin benda ni kat buku ni. Ingat, biasanya kalau dalam peperiksaan dia akan tanya jenis-jenis. Okey, dan pelajar akan tersalah. Jenis-jenis ni dia akan kata lakaran oblik, lakaran isometrik, lakaran perspektif. So itu bukan jenis lakaran, ya. Ingat, itu bukan jenis lakaran, tetapi itu adalah jenis lakaran pictorial. Okey, so kita pergi kepada lakaran pictorial. Okey, lakaran pictorial. Okey, apa itu lakaran pictorial? Okey, lakaran pictorial ialah lakaran yang menunjukkan 3 dimensi, yang menunjukkan panjang, sisi dan lebar, dan juga menunjukkan bahagian hadapan, bahagian sisi dan juga bahagian atas. Okey, ada dekat sini untuk tingkatan 1 awak kena belajar 3 jenis lakaran pictorial. Yang pertama ialah lakaran oblik. Okey, yang kedua ialah lakaran isometrik.
Okey, yang ketiga ialah lakaran perspektif. Okey, yang ini bukan jenis lakaran Ini ialah lakaran pictorial. Jenis lakaran ni 6. Jenis lakaran 6. Contengan, perkembangan idea, penerokaan, teknikal, lakaran persembahan dan juga lakaran digital. Ini ialah jenis lakaran. Okey, yang ini ialah lakaran pictorial. So kita pergi kepada lakaran oblik. Okey, kita pergi kepada lakaran oblik. Apa itu lakaran oblik? Lakaran oblik. Okey, baik. Syarat-syarat lakaran oblik mestilah yang pertama bersudut 45 darjah. Okey, yang kedua, untuk melukis lakaran oblik ni kita mestilah melukis pandangan hadapan dulu. Melukis pandangan hadapan. Okey, contohnya kita nak buat satu kotak. Kita nak buat satu kotak. Pandangan hadapan dia macam inilah. Okey, segi 4. Kemudian kita unjurkan 45 darjah. Ni 45 darjah. Unjurkan 45 darjah. Okey, baik. Lakaran, nak bagi lakaran kita cantik, kita mestilah ada garisan binaan dan garisan objek. Okey, so kita hitamkan garisan objek. Okey. Ini adalah sudut pandangan ke kanan, sisi kanan. Kalau kita nak buat sisi kiri ataupun ke bawah pun boleh. Masih lagi dalam oblik. Contohnya kita buat kita buat pandangan hadapan dulu. Kemudian kita sondongkan ke bawah 45 darjah. Masih lagi dipanggil oblik. Okey, masih lagi dipanggil oblik asalkan dia bersudut 45 darjah. Okey. Okey, baik. So sekarang ni cikgu nak tunjukkan dekat awak kaedah melukis lakaran oblik pada 4 sudut pandangan yang berbeza Okey. So pandangan yang pertama Baik, kita ambil contoh kita nak buat kotak Kita ambil contoh mudahlah kotak. So 4 sudut pandangan berbeza. Ini kotak. Okey, yang ini kita akan nampak bahagian kanan. Okey. Baik, diingatkan semula lakaran tidak memerlukan pembaris, mestilah freehand. Kemudian bahagian objek kita kena hitamkan dan biarkan bahagian binaan tu. Okey, yang kedua, yang ini kita nampak pandangan hadapan, pandangan kanan, hadapan, kanan dan juga pandangan atas. Pelanlah Okey, yang ini pula lakaran yang kedua. Okey, yang ini kita akan nampak sudut pandangan bahagian kiri. Okey, sudut pandangan bahagian kiri. Masih lagi oblik bersudut 45 darjah. Okey, so kita dapat pandangan hadapan, pandangan kiri dan juga pandangan pelan. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga kita akan tengok bahagian bawah dia. Sudut pandangan yang bawah. Bawah sebelah kanan. Okey, bawah sebelah kanan. Unjurkan 45 ke bawah kanan gitu. So kita akan nampak pandangan hadapan, pandangan pelan, pandangan kanan dan juga bawah. Okey, kemudian yang keempat masih lagi oblik dan kita akan tengok pada pandangan bahagian bawah kiri. Okey, kita hitamkan garisan objek. Okey, so kita dapat pandangan hadapan, pandangan bahagian kiri dan juga bawah. So ini semua adalah lakaran
oblik. Okey, dan cikgu ulang balik syarat-syarat lakaran oblik mestilah bersudut 45 darjah dan untuk melukis dia mesti melukis pada pandangan hadapan. Okey, cikgu bagi satu objek lain. Baik, contohnya satu objek lain kita nak lukis bentuk tangga. Oblik ni mudah saja. Okey, bentuk tangga macam tu. Kita unjurkan pandangan kepada 45 darjah. Kemudian selarikan. Okey, kemudian kita hitamkan kawasan bahagian objek. Okey, siap lakaran. Okey, cikgu bagi yang kedua pula. Contohnya kita buat huruf lah. Okey, huruf H contoh dia. Bentuk dia macam huruf H. Macam itulah. So kita unjurkan 45. Oblik adalah lakaran yang mudah sekali. Okey, kemudian kita selarikan dan juga hitamkan. Okey, mesti ingat di sini untuk lakaran mesti ada dua jenis garisan penting. Okey, yang pertama garisan binaan. Yang kedua garisan objek. Barulah dapat markah penuh lah kalau dalam exam. Okey, so untuk latihan pelajar boleh pause lah latihan ni. Okey, dan pelajar boleh cuba buat. Baik, untuk latihan cikgu nak awak buat pada 4 pandangan. Okey, binakan lakaran oblik bagi 4 pandangan objek berikut. Ni semua pelajar kena buat latihan. Buat dalam kertas A4 ataupun dalam buku lah. Kena cari buku Okey, objek yang pertama bentuk dia tangga. Okey, mesti ada 4 pandangan 4 pandangan macam ni. Buat 4 pandangan. Okey, bentuk dia ni nombor 1. Okey, nombor 2 bentuk dia macam ni lah. Okey, nombor 3 kita buat bentuk dia. Okey, nombor 4 nombor 5 dan nombor 6. Okey. So ada 6 latihan yang perlu pelajar buat. Nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So boleh pause lah. So sila bina lakaran oblik. Okey, dah siap, snap gambar dan save dalam komputer dulu untuk cikgu hantar nanti untuk kamu semua hantar pada bila website cikgu dah siap supaya cikgu boleh semak latihan awak semua. Okey, sila buat latihan 6 dulu. Alright, so kita balik
semula kepada lakaran pictorial. Okey, lakaran pictorial oblik kita dah selesai ya. Semua pelajar telah menjawab dan membuat latihan untuk lakaran oblik. Okey, so kita pergi kepada lakaran yang kedua, iaitu lakaran isometrik. Okey, lakaran isometrik. Okey, baik. Lakaran isometrik berbeza dengan lakaran oblik ya. Kalau oblik kita ada 45 darjah, tetapi isometrik sudutnya adalah 30 darjah. Okey, kanan dan kiri ya, bersudut 30 darjah. Ingat tu. Okey, kemudian mesti melukis pada paksi X dan paksi Y. Okey, mesti melukis pada paksi X dan juga pada paksi Y untuk melukis lakaran isometrik. Okey, dan lakaran isometrik ni lebih cantik, lebih nice lah berbanding dengan lakaran oblik ni tadi ya. Dia lebih detail lah ya. Kita nampak permukaan dia yang detail dan lebih menarik lah daripada lakaran oblik. Okey, baik, ni kaedah dia Okey, yang pertama kita kena melukis paksi X. Okey, garisan paksi X dan juga garisan paksi Y. Okey. Kemudian kita kena buat sudut 30 darjah sebab kita tak gunakan protektor ataupun tak guna jangka lukis. Jadi kita gunakan freehand saja, kita agak-agak lah ya sudut 30 darjah tu macam mana. Okey, pada persilangan ni kita unjurkan ke kanan 30 darjah dan ke kiri 30 darjah, mesti bersilang. Okey, mesti bersilang di tengah. Kemudian kalau ada ukuran kita letaklah ukuran berapa, kalau tak ada kita letak je dulu ya. Baik, kita ambil contoh daripada sinilah. Okey, kita gariskan ke atas, gariskan ke atas. Baik, ingat bila lukisan isometrik ya, bila melibatkan lukisan isometrik, garisan yang terlibat hanyalah garisan tegak dan garisan condong, tiada garisan melintang. Garisan tegak dan garisan condong 30 darjah saja. Tiada garisan melintang pada paksi X. Ingat tu. Ingat ya. Okey, kemudian selarikan garisan condong 30 darjah pada ukuran atas dan bawah. Ya, kemudian kita selarikan yang sini, ini kita selarikan. Okey, kemudian kita hitamkan. Hitamkan garisan objek yang kita nak. Okey. So ini adalah basic untuk garisan isometrik, mesti lukis dalam kotak. Okey. Baik, cikgu bagi satu lagi contoh untuk melukis lukisan isometrik. Okey. Contoh objek dia ialah berbentuk tangga macam ni. Cikgu ambil pada permukaan hadapan, pandangan hadapan. Okey, ini contoh objek. Okey. Untuk melukis isometrik bentuk macam ni, okey. Mula kita melukis asas isometrik, garisan melintang pada paksi X dan juga garisan menegak pada paksi Y. Kemudian persilangan 30 darjah ke kanan dan 30 darjah ke kiri garisan condong. Kemudian kita buat bentuk kotak dahulu. Okey, bentuk kotak dahulu. Baik, ingat bahagian kiri, sebelah kiri, pandangan sebelah kiri yang ini ialah pandangan hadapan. Bahagian ini ialah pada pandangan sisi. Dan bahagian ini adalah pada pandangan pelan. Okey, jadi contoh kita ni ialah pada pandangan hadapan. Okey, jadi apa perlu kita buat? Garisan yang ini dah ada, iaitu yang ini dan ini. Okey, so kita kena lukis garisan yang ini, yang ini dan ini. So kaedah dia kita agak-agak je garisan ini, yang ini. Kemudian dia turun ke bawah, menegak. Kemudian dia garisan ini melintang. Kalau melintang kat sini dia paksi 30 darjah, selari dengan ni, mentari dengan bawah. Kemudian dia turun ke bawah. Okey, kemudian garisan 30 darjah. Okey, kita dapatlah bentuk ni sama dengan pandangan hadapan. Kemudian daripada sini kita unjurkan. Okey, unjurkan. Garisan mestilah sama ya, unjurkan. Okey, kemudian
Di titik persilangan ni turunkan ke bawah. Lukisan oblik ni dia banyak buat latihan, kena kerap banyak buat latihan ya. Sebab nanti kalau tak kerap buat latihan, dia takkan nampak bentuk pandangan tu. Okey, tak apa comot-comot macam ni. Garisan binaan ya, tak apa, cuma sebab ni lakaran. Okey, bila dah dapat, barulah kita hitamkan garisan objek. Okey, hitamkan garisan objek. Okey, sekarang cikgu nak berikan awak beberapa latihan melukis lakaran dalam isometrik ya. Lakaran dalam isometrik. Okey, ni latihan yang pertama. Sila buat lakaran isometrik, objek dia bentuk macam ni. Pertama. Yang kedua, okey, sila bina lakaran dalam bentuk isometrik. Objek dia macam ni lah, lebih kurang. Okey, yang ketiga, okey, yang keempat. Okey, yang kelima. Okey, dan yang keenam. Okey, sila bina lakaran isometrik, kemudian snap gambar ataupun simpan dulu sebelum hantar ke dalam website. Okey, ada 6 latihan lakaran. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Alright, selamat mencuba. Alright semua, so kita dah habis 2 lakaran pictorial. Okey, yang pertama lakaran oblik kita dah selesai, kaedah ataupun melukis lakaran oblik. Okey, yang kedua lakaran isometrik pun kita dah selesai, melukis lakaran isometrik. Dan yang ketiga ialah lakaran perspektif pun kita dah selesai. Nah, yang ketiga bukan yang selesai. Kita nak masuk ke lakaran yang ketiga, iaitu lakaran perspektif ya. So ini masuk lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif. Baik, lakaran perspektif untuk sedia maklum ada 3 jenis lakaran perspektif. Okey, yang pertama ialah perspektif satu titik. Okey. Yang kedua, perspektif 2 titik. Okey, dan yang ketiga, perspektif 3 titik. Okey. So ada 3 jenis lakaran perspektif ya, 1 titik, 2 titik, 3 titik. Biasanya 1 titik ni ialah human eyes. Human eyes, pandangan manusia lah. Okey, 2 titik ni biasanya eagle eyes. Okey, eagle eyes, pandangan helang. Yang ketiga titik ni biasanya kita sebut dia sebagai worm eyes. Okey, yang ini tak masuk dalam buku ini saja cikgu bagi. Ini untuk pengetahuan dan tambahan maklumat. Okey, perspektif 1 titik ataupun human eyes, perspektif 2 titik eagle eyes, dan perspektif 3 titik worm eyes. Okey, untuk melukis
lakaran perspektif. Okey, apa yang kita perlukan? Okey, lakaran perspektif banyak jenis, tapi basic dia perlukan garisan ufuk. Okey, yang pertama. Kemudian garisan bumi. Okey, ni asas melukis perspektif. Okey, dan yang ketiga ialah garisan titik lenyap. Titik lenyap. Okey. So asas melukis perspektif, cikgu ulang balik. Kita ada garisan ufuk, garisan bumi dan titik lenyap. Baik, titik lenyap ni yang mempengaruhi jenis-jenis lakaran perspektif. Kalau perspektif satu titik, maka dia ada satu titik lenyap sahaja. Kalau perspektif dua titik, maka dia ada dua titik lenyap. Kalau perspektif tiga titik, dia ada tiga titik lenyap. Okey, so kena ingat, titik lenyap ni mempengaruhi jenis lakaran perspektif. Ya, tapi biasanya pelajar akan buat lakaran perspektif satu titik saja. Kalau advance sikit, boleh buat lakaran perspektif dua titik. Biasa dua ini boleh menguasai tiga titik, tidak diperlukan sangat. Ya, cuma just tahu saja. Okey, so mari kita sama-sama pergi bagaimana melakar lakaran perspektif satu titik. Okey. Perspektif satu titik. Baik. Untuk melukis lakaran perspektif satu titik, okey, contoh kita nak buat ialah kotak lah. Ini basic asas. Okey, nak buat kotak. Okey, pertama kali kita kena buat garisan ufuk. Okey. GU. Tandakan macam tu ya. Satu garisan melintang, di hujung kita tulis GU. Okey, dan satu lagi ialah garisan bumi, GB. Ya, garisan ufuk, garisan bumi. Ingat, asas melukis lukisan perspektif. Pertama, garisan ufuk, GU. Yang kedua, garisan bumi, GB. Okey. Baik, untuk perspektif satu titik, dia sama macam lakaran oblik. So kita kena lukis pada pandangan hadapan di atas garisan bumi. Okey, so garisan bumi ni kita kena lukis pada pandangan hadapan objek tu. So objek kotak ni pada pandangan hadapan dia bentuk macam ni lah, ya, bentuk kotak itu. So kita kena lakarkan di sini bentuk macam ni. Baik, tapak dia ni mesti mengenai garisan bumi. Jangan macam ni. Ni salah. Dia terawang-awang, dia tak tergantung. So tak boleh ya. So ini salah. Mesti berada di garisan bumi tapak dia. Okey, kemudian bagaimana nak menentukan titik lenyap? Di manakah kedudukan titik lenyap? Titik lenyap adalah di sepanjang garisan ufuk. Okey, titik lenyap adalah di sepanjang garisan ufuk, di mana-mana saja. Nak letak kat sini boleh, dekat sini boleh, dekat sini boleh, dekat sini pun boleh. Ya. Biasanya standard dia kita akan letaklah di sini. Okey. TL, titik lenyap. Okey. Kemudian di setiap bucu penjuru ni kita kena unjurkan dia ke titik lenyap. Okey. Ini kalau nak guna pembaris boleh, tapi sebab ini garisan binaan dan garisan dia sangat banyak nanti, okey, jadi kita buat bayang-bayang saja. Okey, garisan binaan titik lenyapnya halus saja sebab dia garisan binaan. Okey. Kemudian untuk garisan menegak, kita unjurkan macam ni. Dan mestikan selari dengan punya yang tegak. Okey. Dah dapat bentuk kotak, maka kita hitamkan garisan objek kita. Garisan objek ni sebab dia lakaran, kita kena buat freehand. Baru dia nampak macam lakaran. Okay, siap.
So perspektif 1 titik. Okey. Cuba bagi contoh ya. Baik, cuba contoh objek dia. Okey, contoh. Okey, contoh objek dia kita buat bentuk macam ni lah. Tak bentuk macam ni objek dia. So kita kena lukis garisan ufuk. Ingat garisan ufuk ni titik dia ialah garisan binaan. So ini garisan bumi GB. Okey, kemudian kita buat pandangan hadapan dia. Supaya pandangan hadapan ikut macam inilah. Okey, banyak ni. So kita buat titik lenyap TL di atas garisan ufuk. Okey, kemudian setiap penjuru kita unjurkan ke titik lenyap. Ingat menggunakan garisan binaan. Kalau pelajar tak faham, sila ulang balik video cikgu ni. Okey, ulang balik sehingga faham. Fahamkan betul-betul macam mana nak melukis lakaran perspektif 1 titik. Okey, kita selarikan. Baik, dah nampak? Kemudian kita buat garisan objek. Tak apa, lakaran ni mesti kena besar-besar. Jangan kecil-kecil, halus-halus. Mesti besar-besar ya. Bagi nampak. Okey. Siap lakaran perspektif 1 titik. Okey, so kita pergi yang kedua. Lakaran perspektif 2 titik. Perspektif 2 titik. Okey. Baik, perspektif 2 titik, basic dia sama. Buat satu garisan ufuk dan di bawah dia garisan bumi. Okey, so kita nak buat bentuk cube, kotak. Baik. Untuk 2 titik, ya, dia tak macam 1 titik. 1 titik kita kena buat pandangan, lukis pandangan hadapan dia penuh. Tetapi untuk 2 titik dia sama macam isometrik. So kita kena lukis pada garisan bucu dia. Ya, garisan bucu. So garisan bucu kena buat satu garisan di atas garisan bumi. Mesti menyentuh garisan bumi di sini. Okey. Dan dikatakan sebagai 2 titik, mesti mempunyai 2 titik lenyap di atas garisan ufuk. Okey, titik lenyap 1, TL1 dan titik lenyap 2 ataupun TL2. Mesti ada 2 titik, TL1 dan TL2 di atas garisan ufuk. Dan garisan objek mestilah berada betul-betul di atas garisan bumi. Okey, kemudian di setiap penjuru, bila ada ukuran kita ukurlah, kalau tak ada pun kita agak-agak saja. Okey. Penjuru yang ini kita unjurkan ke titik lenyap 1 dan 2. Okey, untuk makluman ya, perspektif 2 titik tak ada garisan melintang. Okey, kalau perspektif 1 titik dia ada garisan melintang macam ni. Tetapi perspektif 2 titik dia tak ada garisan melintang, semuanya diunjurkan ke titik lenyap 1 dengan titik lenyap 2 macam garisan isometrik. Okey, untuk buat bentuk kotak, ini baju panjang dia. Okey, contohnya panjang sampai sinilah. Okey, seperti titik lenyap 2 ni kita gariskan di sini. Okey, agak-agak lah sebab tak ada ukuran, jadi kita buatlah ukuran kita sendiri.
Ni asalkan nampak bentuk dia. Okey, so dah nampak sikit dah bentuk dia. Kemudian ni kita agak sini lah supaya nampak dalam bentuk dia, lebar dia. Tadi kita dapat panjang ni dan lebar dia. Okey, dan letak. Okey, kemudian kita hitamkan. Garisan binaan. So untuk melukis titik perspektif 2 titik, basic dia mesti lukis kotak, kemudian baru kita lah potong bahagian-bahagian yang kita tak nak. Alright, potong bahagian yang kita tak nak. Macam kita melukis perspektif, macam-macam kita melukis lakaran isometrik. So ini adalah lakaran perspektif 2 titik, yang mana basic kita ada garisan ufuk dan garisan bumi, dan lakaran tu mesti menyentuh garisan bumi, dan ada 2 titik, iaitu titik lenyap 1 dan titik lenyap 2, dan objek tu tiada garisan objek bagi melintang, hanyalah garisan titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 serta garisan menegak sahaja. Okey, so kita pergi yang ketiga. Ya, yang ketiga ialah garisan lukisan lakaran perspektif 3 titik. Okey, kali ini dengan betul. Untuk melukis lakaran perspektif 3 titik, contohnya kita nak ambil objek yang sama, box. Okey, objek yang sama, box. Lakaran perspektif 3 titik seakan-akan macam lakaran perspektif 2 titik. Ya, tetapi garisan 2 titik dan 1 titik dia ada garisan bumi. Garisan perspektif 3 titik dia tak ada garisan bumi. Okey, hanya ada titik lenyap sahaja. Okey, right. So contohnya macam ni ya. Ni garisan ufuk, garisan bumi tak ada, kita letaklah titik lenyap dia di sini. Okey. TL1. Di mana-manalah bahagiannya ni. Dia macam nampak terapung, terawang-awang gitu. Okey. Yang ini kita letaklah TL1, TL2, dan sini ialah TL3. Okey. Untuk melukis garisan lukisan perspektif 3 titik, okey, pertama sekali kita macam garis melukis perspektif 2 titik, kita kena lukis di bahagian bucu dia. Okey, bahagian bucu ni iaitu bentuk garisan macam ni. Okey, kemudian barulah kita unjurkan ke kanan titik lenyap dan ke kiri titik lenyap. Kemudian di bahagian bawah ni kita ke titik lenyap yang ke bawah. Okey, kemudian dah dapat garisan ini, kita buat garisan dalam bentuk kotak macam tu. Okey, macam tu. Okey, kalau perspektif 2 titik dia ada garisan menegak, tetapi perspektif 3 titik dia tak ada garisan menegak, tetapi garisan menegak dia menjadi garisan pada titik lenyap 1. Macam ni. Semuanya condong-condong belaka. Dia tak ada pada garisan menegak, langsung tak ada. Kalau kita tengok tadi perspektif 1 titik kita ada garisan menegak dan melintang. Perspektif 2 titik dia dah tak ada garisan menegak dan melintang. Kemudian perspektif 3 titik garisan melintang dan menegak dah tak ada. Dia semua garisan yang condong. So ni basic lukisan, mesti lukis kotak dulu, barulah kita bentukkan. Dah dapat bentuk dia, barulah kita gariskan lakaran objek dia. Okey, so itulah perspektif 3 titik. Dia tak ada garisan bumi, dia duduk macam terawang-awang, ibarat kata macam cacing memandang, ya, sedia worm eyes. Okey, yang ini perspektif 2 titik, eagle eyes. Okey, dan ini adalah perspektif 1 titik, human eyes. Alright.
So kita nak lukis objek yang lain berdasarkan kepada 3 jenis lakaran perspektif Okey. Bentuk objek yang lain Contohnya sini perspektif 1 titik. 1 titik. Okey, kita nak buat objek dia bentuk bersegi sikit lah. Macam ni Alright. So nak lukis macam ni, garisan 1 titik, kita mesti ada garisan ufuk dan garisan bumi. So kita lakarkan dulu pandangan hadapan dia, sebentuk dia macam ni. Okey, so setiap penjuru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita unjurkan dia ke titik lenyap 1. Unjurkan semua ke titik lenyap 1. Semua penjuru dia kita unjurkan ke titik lenyap 1. Okey, kemudian kita buat garisan selari melintang supaya kita dapat bentuk dia. Okey, dah dapat. Barulah kita hitamkan garisan objek. Alright, sudah siap bentuk perspektif 1 titik. Okey, objek yang kedua menggunakan lakaran perspektif 2 titik. Okey, menggunakan lakaran perspektif 2 titik. Okey, kaedah untuk melukis perspektif mesti ada garisan ufuk dan garisan bumi. Okey. Bentuk, lupa jangan cakap bentuk dia. So bentuk dia kita buat bentuk macam ni sebab bentuk macam ni. So inilah titik penjuru dia. Okey. So untuk melukis garisan perspektif, kita kena lukis kotak dulu. Kena lukis bentuk kotak. So satu garisan mestilah pada garisan bumi. Dan kita kena buat titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. So kita kena buat kotak pada bahagian ni. Buat kotak macam basic yang cikgu ajar kaedah melukis basic Sebab garisan 2 titik ni dia macam garisan isometrik. Okey, baik, dah dapat. So kita kena lukis pada pandangan hadapan ni ialah di kawasan ini. Ini pandangan hadapan dia. So kita lukis dalam bentuk yang sama. Okey, di sini garisan ni. Ini ialah garisan yang ini. So garisan yang ini ada condong ke garisan tengah. So kat sinilah condong dia, lebih kurang lah. Dia condong. Gitu. Okey, kemudian yang ini dia ada garisan melintang. Ingat melintang. Ni tak ada garisan melintang, cuma ada garisan condong gitu. So kena buat condong macam tu. Dan satu garisan menegak. Okey, so yang ini kosong, kosong. Alright, siap.
Okey, kemudian kita hitamkan. Perspektif ni dia nampak lagi cantik lah berbanding isometrik, berbanding oblik, nampak lagi detail produk tu, sebab dia merangkumi banyak kawasan. Dia nampak lagi nice. Kita lebih pula. Okey, so nampak lagi nice. Right. So siap. Perspektif 2 titik. Okey, yang ketiga ialah lakaran perspektif 3 titik. Okey, lakaran perspektif 3 titik. Ingat, lakaran perspektif 3 titik hanya ada garisan ufuk saja, titik lenyap 1 di atas dan titik lenyap 2 di atas. Okey, dan sini ialah titik lenyap 3. Okey, dan objek kita nak buat bentuk macam ni lah. Ya. So garisan yang ini pada garisan lucu dia iaitu di sini. Okey, so basically kita kena buat bentuk kotak dulu. Okey, kita buat bentuk kotak dulu. Alright, buat bentuk kotak dulu supaya senang kita nak bentukkan dia menjadi objek yang kita nak lah. Okey, ni lebar sikit. Okey, yang ini pun kita buat, tarik lebar sikit. Okey, yang ni turun ke bawah. Yang ini pun turun ke bawah. So nak beritahu lah ya, biasanya lukisan perspektif 3 titik ni perlukan imajinasi yang tinggi ya. Apa dia? Imajinasi. Alright, so cikgu nampak bentuk kotak. Okey, bentuk kotak cikgu dah siap. Ya. Ini bentuk kotak cikgu. So pada pandangan hadapan dia ialah pada kawasan yang inilah. Okey, jadi kita nak buat bentuk yang berongga ni. Okey. Anggaran di sinilah bentuk berongga dia. Okey, dan sini. Okey, kemudian tiang dia sini dengan sini. Ya, itu juga TL3 macam ni dan di sini. Okey, kemudian kita unjurkan. Okey, kita unjurkan pada TL2. Ini kalau pening ni memang sangat pening lah. So jangan pening-pening, buat pelan-pelan. Garisan perspektif 3 titik memang sangat banyak menggunakan garisan-garisan condong. Okey, dah siap. Okey, ini atas dia. Okey, kita lakarkan garisan objek. So yang ini sampai di sini. Okey, yang ini sampai sini saja. Dan yang ini turun ke bawah. Okey, ini belakang dia. Sini turun ke bawah. Okey, yang ini sampai sini dan
Alright. Siap. Perspektif 3 titik. Okey, sekarang cikgu nak beri pada awak semua pelajar latihan perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Jadi ada, cikgu akan berikan 6 pandangan hadapan bentuk, dan pelajar kena buat setiap bentuk 3 perspektif, 1 titik, 2 titik dan 3 titik ya. Okey, bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang ketiga. Okey, bentuk yang keempat. Okey, bentuk yang kelima. Dan bentuk yang keenam. Okey, jadi setiap satu ni ada 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Untuk lakaran perspektif latihan. Okey, selamat mencuba. Alright, so kita dah buat 3 jenis lakaran pictorial. Yang pertama ialah lakaran oblik. Okey, yang kedua lakaran isometrik, dan yang ketiga lakaran perspektif. Yang mana lakaran oblik bersudut 45 darjah, lakaran isometrik bersudut 30 darjah, dan lakaran perspektif ada 3 jenis. Perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. So yang ini, kali ini kita akan buat rendering. Okey, kita akan buat rendering. Okey, untuk rendering ni, kalau definisi dia tadi ialah kita nampak lebih produk tu ataupun objek tu nampak lebih detail. Ya, so rendering memainkan peranan dengan pencahayaan. Bahagian mana yang kena cahaya, bahagian mana yang tak kena cahaya, yang ada bayang-bayang ya. So contohnya kita buat satu produk, bentuk dia box lah. So lakaran ni untuk rendering ni tak kisah sama ada nak gunakan oblik, isometrik ataupun perspektif. Okey. Cek dia. Right. Baik, contohnya kita bagi pencahayaan. Sini cahaya. Okey, cahaya di sini. Okey, kawasan yang terkena cahaya adalah kawasan yang ini. Dan yang ini tidak kena cahaya. Yang ni kena cahaya separuh dan yang tak kena cahaya. So yang ni ada bayang-bayang. Jadi condongkan pensel dan kita gariskan dia macam ni supaya dia membentuk bayang-bayang. Okey, dia membentuk bayang-bayang. Okey, untuk yang ini condongkan pensel. Yang ni jangan tekan sangat. Dan di hujung dia kita tekan sikit. Okey, yang ini full lah. Ini kita tekan supaya dia nampak dia gelap. Ini kawasan yang tak kena cahaya. Okey, yang ini pun sama. Ini yang tak kena cahaya.
Okey. Kemudian ambil tangan, gosokkan sikit bagi dia sekata. Okey, dan garisan ni kita hitamkan supaya nampak bentuk isometrik tu. Kalau warna kita warnakanlah kotak ni dulu, baru kita buat hitamkan ni. Okey, tak lupa juga bila kita dah siap rendering, mesti ada latar belakang supaya tak nampaklah benda tu macam terapung-apung. Letak latar belakang ni, nak warna pun boleh, nak buat corak pun boleh sini tak kisah. So siaplah teknik rendering. So sini ialah bayang. Okey, yang ni objek. Dan yang ini ialah latar belakang. Alright. Okey, so untuk latihan bagi rendering. Okey, pelajar kena lukis balik pandangan hadapan dalam bentuk 3 dimensi dan buat rendering. Ingatnya satu kertas A4, satu lukisan rendering. Okey, soalan nombor 1, latihan nombor 1. Kita buat bentuk dia macam ni. Okey, nombor 2. Macam ni. Nombor 3. Okey, nombor 4. Okey, so ada 4 je untuk buat rendering. So lakaran 3D tu tak kisahlah nak buat bentuk lakaran oblik atau lakaran isometrik ataupun lakaran perspektif. Ya, terpulanglah pilih ada mana. Yang penting lepas lukisan 3D kita renderkan. Okey, selamat mencuba. Bye.